kami ingin memperkenalkan anda dengan makanan-makanan yang ada kat Malaysia ni. Korang tengok belakang tu. Ramai kan, ada bangsa Cina, India, macam-macam lagi. Cina, Melayu semua ada kan? Semua ada. Semua tengok tu, tengok. Jadi kat sini kami ingin memperkenalkan anda makanan-makanan daripada bangsa-bangsa tersebut yang boleh kita dapati dekat Malaysia ni. Okey, saya kat sini ingin memperkenalkan anda dengan makanan-makanan daripada bangsa Melayu. Okey, kalau korang tengok kat sini, korang kalau orang Melayu tapi tak tahu ni apa, korang ni bukan orang Melayu, bukan orang Malaysia pun. Ini adalah makanan paling famous sekali dekat Malaysia, iaitu nasi lemak. Nasi lemak ni biasanya akan ada sambal kerang ataupun sambal ikan bilis, dan kita ada juga telur mata ataupun kita guna telur rebus, timun dan nasi yang kita masak menggunakan santan. Okey guys, makanan saya akan perkenalkan kepada anda adalah ini. Nama dia lemang. Okey, lemang ni makanan dia paling sedap kita akan makan. Selalu akan jumpa mesti waktu raya. Waktu raya ini adalah antara makanan-makanan yang paling orang minat. Okey, dia diperbuat daripada beras pulut santan dan dia dirapkan dalam daun pisang dan kemudian kita masak dalam buluh, kita bakar dia. Itu paling sedap ni makan waktu raya, ingat tau. Okey guys, makanan ketiga saya akan perkenalkan adalah rendang. Rendang ni kita boleh jumpa dalam macam-macam bentuk. Kita akan jumpa rendang ayam, kita jumpa rendang daging, kita jumpa rendang kambing. Ada macam-macam lagi guys. Rendang ni paling sedap sekali kita makan dengan lemang ataupun ketupat. And yang ni kita akan selalu jumpa again waktu raya tau. Jadi kita tahu dah makanan apa yang kita boleh makan waktu raya. Sekarang giliran saya untuk menerangkan beberapa jenis makanan tradisional masyarakat Cina, dan yang pertama ialah tangyan. Tangyan ini diperbuat daripada tepung pulut dan diuli sehingga berbentuk berbola. Tangyan ni boleh diisi dengan inti ataupun kosong dan dihidangkan dengan air yang mendidih. Kebiasaannya masyarakat Cina akan adakan sesi membuat tangyan bersama keluarga apabila tibanya festival winter solstice ataupun Cap Gomeh. Seterusnya adalah mooncake atau kuih bulan dalam bahasa Melayu. Kuih bulan merupakan salah sebuah makanan tradisional Cina yang dimakan semasa perayaan pertengahan musim luruh. Pesta ini adalah bagi semayang kamari dan memerhati bulan. Oleh itu, mooncake dianggap istimewa apabila tibanya perayaan ini, yang juga merupakan satu daripada 3 perayaan penting masyarakat Cina. Dan yang terakhir adalah yisang. Yisang ni terdiri daripada salmon yang dicampur dengan cebisan sayur-sayuran dan pelbagai aneka sos dan perasa. Yisang ini bermula di Kuala Lumpur kira-kira awal 1950-an sebagai hidangan yang disajikan semasa Tahun Baru Cina untuk memupuk tuah pada tahun tersebut. Kebiasaannya kita akan lihat masyarakat Cina melambungkan cebisan-cebisan yang akan dicampurkan sambil melaungkan ucapan bagi menandakan bermulanya tahun yang baru, tahun yang makmur. Baiklah, saya pula nak kongsikan dengan anda semua tentang makanan kaum India yang ada di Malaysia. Makanan kaum India yang ada di Malaysia ini sebenarnya dibawa oleh kaum India itu sendiri, datang dari tanah India dan dibawa ke Malaysia sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan lagi. Kalau anda nak tahu, jom. Yang pertama kita ada maruku. Okey, maruku ni makanan India yang paling famous dekat Malaysia. Nak tahu sebab apa? Sebab kalau kita pergi rumah terbuka kaum India, Cina, Melayu kan, mesti akan ada hidangkan maruku ni. Okey, selain tu maruku ni ada nama lain. Nama dia muruku, maruku, cakli ataupun cakri. Okey, inilah nama-nama maruku ni. Yang kedua kita ada tosai. Selain tosai, makanan ni juga dipanggil dosa, dose, tosa, tose. Okey, makanan ni banyak nama tapi bendanya sama je. Okey, tosai ni kalau kita pergi dekat restoran-restoran mamak kan, kedai-kedai mamak, biasanya selain roti canai, roti tisu, okey, tosai lah yang kebanyakan rakyat Malaysia selalu order. Okey, tosai ni famous.
Okay, makanan India yang paling famous dekat Malaysia. Yang terakhir kita ada, cuba teka apa dia ni. Okay, inilah dia, nasi biryani. Okay, nasi biryani ni sangat famous dekat Malaysia tau. Okay, bahan-bahan utama untuk membuat nasi biryani ni adalah beras basmati yang panjang tu. Okay, dan juga banyak lagi rempah ratus dicampurkan sekali semasa menanak. Dan juga isi ayam ataupun daging kambing ataupun daging lembu. Okay, lepas nasi biryani ni dah masak, ianya dihidangkan dengan kuah kari ayam, ataupun kuah kari kambing ataupun kuah kari daging lembu. Okey. Itu saja dari saya. Jom kita tengok makanan lain. Jom. Hai semua, so hari ini saya akan menerangkan 3 jenis makanan atau lauk Sarawak yang sangat terkenal di Malaysia. Yang pertama yang kamu boleh tengok di gambar sini iaitu laksa Sarawak. Okey, laksa Sarawak adalah makanan yang sangat terkenal di Malaysia dan juga di Sarawak. Dan laksa ni mengandungi bihun dan dimasak sekali dengan ayam, telur, udang dan juga tauge. Dan bagi kuah atau selalu orang Madah, sup laksa nyatut disediakan atau dimasakkan dengan sambal belacan dan juga santan. Okey, nyatut sangat terkenal di Malaysia dan salah satu sebab iaitu selalu dibandingkan oleh orang Malaysia dan dibandingkan dengan laksa-laksa yang terdapat di Malaysia, dan salah satu contoh pun laksa Penang. Tapi pada pendapat saya memang laksa Sarawak ini sedap dan paling top di Malaysia. So bagi makanan seterusnya adalah mi kolok atau kolok mi. Bagi makanan ini dia sangat simple untuk disediakan dengan masak. Jadi biasanya orang ramai makan bila-bila saja. Dan contohnya dia mau makan time sarapan ke, tengah hari ke, makan malam ke, suka hati dia. Dan jenis makanan ini ada 2 jenis. Yang satu yang halal dan satu yang si halal. Yang bagi yang halal yang pakai daging sapi untuk masak dalam sekali dengan mi kolok, dan bagi yang si halal pula yang pakai babi panggang. Dan itu je yang perbezaannya. Sekali makanan yang sangat terkenal adalah yang kamu boleh tengok di sini, kek lapis. Okey, berwarna-warni kan. Okey, kek ni memang sangat terkenal di Sarawak, tapi dia bukan terkenal gitu-gitu je, tapi dia pun terkenal sebab keistimewaan dia. Dia memang kek yang berlapis, tapi bagi setiap lapisan dia memang ada perisa dia. Contohnya, kau tengok di sini ada yang hijau-hijau, mungkin dia green tea, ada yang kuning, mungkin vanilla, ada yang coklat. Dia sekali dalam satu kek. Jadi itulah sebab dia memang terkenal, sebab keistimewaan dia. Dan kek ni selalu kamu boleh jumpa time raya lah di sini. Dan orang selalu datang di Sarawak, visit Sarawak, dan mesti bawa balik ni di kampung masing-masing lah, sebab memang sedap. Okey, saya akan menerangkan 2 jenis makanan tradisional yang terdapat di Sabah, iaitu yang paling popular adalah ambuyat ataupun sagu. Biasanya orang Semenanjung panggilnya sagu lah. Sebenarnya ambuyat ni dia tiada rasa pun sebenarnya, sebab itu kita makan dengan beberapa jenis kuah bergantung dengan kamu mau makan kari ataupun kuah ikan. Dan biasanya kita makan sagu guna supit. Kita nak makan sagu guna sudua. Pun makanan yang selalu orang Semenanjung salah faham iaitu butot. Orang Semenanjung selalu tanya saya, kau makan ke butot? Enggak. Tidak semua orang Sabah pun makan butot. Jadi butot ni sebenarnya adalah sejenis ulat daripada pokok ambuyat. Dan biasanya orang makan. Bergantung dengan kamu mau goreng ataupun kamu mau makan mentah pun boleh. Kepala dia yang warna hitam tu kamu nak makan yang itu. Tapi yang badan dia yang gemuk tu kamu makan. Okey, seterusnya adalah latok. Latok ni adalah sejenis tupai laut yang terkenal di Sabah. Dan latok ni dia masing-masing sikit sebab dia dari laut kan. Lepas tu struktur dia macam anggur dan dia agak berlendir. So biasanya orang akan makan dengan sos cair ataupun dengan air asam. Pernah viral hari itu di Semenanjung, tapi macam kebanyakan orang Semenanjung tidak pernah makan gelato. Dan makanan yang paling last adalah buras ataupun burasak. Buras ni biasanya terkenal di bahagian Sandakan ataupun Tawau. Dia merupakan makanan suku kaum Bugis. Buras ni dia macam ketupat juga. Kita makan dengan ayam masak kari, ayam masak kicap. Masa hari raya biasanya orang Bugis dia akan masak buras atau burasak. Dia macam ketupat, diguna santan dan beras
dan dia memang sedap lah. Okay guys, so itulah sedikit perkongsian daripada kami. Saya harap semoga ianya bermanfaat untuk anda semua. Maafkan kami jika ada kesalahan dan kesilapan dari kami. Dan terima kasih kerana menonton.